Hai, Assalamualaikum. Nama saya Siti Hadina binti Romli. Oh ya, hari ini saya akan menceritakan atau menerangkan tentang sedikit tentang produk dan perkhidmatan kewangan. Oh, hari itu saya dan anak buah saya tak ada menceritakan sedikit tentang perkhidmatan kewangan. Anda ingin tahu? 50, 20. Maksud sini kejap. Ya, ada apa Abang ni? Rasa nak simpan duit dalam bank lah. Oh, baguslah tu. Ada berapa tu? 800, tapi macam mana? Jangan risau. Nanti dekat bank akan ada kaunter perkhidmatan. Pegawai bank kat situ akan uruskan macam mana untuk buka akaun simpanan untuk Amani. Oh, macam itu. Habis tu kalau nak simpan duit lagi ataupun nak keluarkan duit, kena pergi dekat kaunter tu juga ke? Tak payah. Nanti bila Amani dah buka akaun simpanan, Amani akan dapat kad ni. Kad ni yang akan Amani akan gunakan ni untuk keluarkan duit ataupun simpankan duit. Lagi-lagi apa lagi kemudahan bank yang Amin tak tahu? Oh, yang lagi selain daripada itu akan ada gyro antara bank, iaitu pemindahan wang antara bank. Contohlah, Amani simpan duit Amani dalam bank rakyat. Lepas tu Amani nak pindahkan duit Amani ke bank Islam. So, gyro antara bank tu yang akan uruskan transaksi Amani. Selain tu, ada perbankan internet. Perbankan internet tu pula selalunya ramai je orang yang guna zaman sekarang ni. Sebab kan orang tak nak keluar rumah, nak lagi COVID-19 ni, mesti orang ada rumah. Jadi, perbankan internet tu lah yang akan uruskan pinjam bil, atau kita nak beli barang ke, shopping dan sebagainya. Oh, macam tu. Menarik. Jap. Habis tu selama ni yang Abang Posmin datang tu maksud bayar pakai internet lah ya? Betul dah tu. Dah, kata nak teman bawa pergi beli barang. Dah jom. Jom. Oh, gitu-gitu. Oh, hai, selamat kembali. Jadi macam mana? Anda sudah faham tentang perkhidmatan perbankan? Oh, video yang selanjutnya ini saya akan menerangkan atau menceritakan sedikit perbincangan saya dan juga sahabat saya Syazika tentang perbezaan perbankan Islam dan juga perbankan konvensional dan tentang keselamatan perbankan internet. Jadi, selamat menonton. Hai Nina, apa khabar? Hai Syazika, khabar baik? Alhamdulillah, semuanya sihat-sihat belaka lah. Alhamdulillah, sihat semuanya. Sebenarnya saya nak Skype ni sebab ada nak tanya beberapa soalan lah, memandangkan saya rasa awak punya pendapat maybe dapat membantu saya dalam menyelesaikan masalah ni. Okey. Saya nak tanya, apa ni? Okey, sekarang ni saya macam tengah sukar nak pilih which one yang saya patut prefer, yang paling better, sama ada Islamic ataupun konvensional. Sebab kebanyakan macam adalah banyak pendapat cakap okay, Islamic banking ni lagi better, konvensional ni lagi better. So saya nak tanya pendapat awak, which one yang paling the best and ramai orang prefer, sama ada Islamic ataupun konvensional. So bolehlah bagi pendapat which one kita patut prefer. Okay, alright. Untuk pendapat saya, kalau konvensional macam kita dah prefer lah, orang kata kita dah memang dah tahu pun konsep konvensional tu macam mana, which is kita dah tersedia maklum lah dia punya konsep dia yang seperti apa. Okay, untuk kalau bank Islam yang saya rasa masih ada serta-serta manusia di luar sana yang mungkin diorang kurang tentang pemahaman tentang bank Islam. So, which is bank Islam untuk apa yang saya berterangkan kat sini, kalau bank Islam dia dah semestinya akan menggunakan konsep tentang syariah, which is kita panggil dia sebagai fiqh al-muamalat, which is muamalat itu sendiri bermakna ekonomi. So, asas ataupun konsep yang digunakan bank Islam tu dia menggunakan syariah yang orang kata panduan syariah lah, yang di mana dia mengekalkan dia punya kesucian dia, kehalalian dalam transaksi tu, di mana setiap transaksi tu dia berlaku dengan jelas, dengan suci, dia tak ada unsur-unsur yang orang kata unsur-unsur yang kita tak orang kata yang tak jelas. Dia di mana dalam Islam tu sendiri sebut yang transaksi Islam tu akan mengharamkan unsur-unsur yang seperti riba, judi ataupun orang kata pergandaan dalam sesuatu pinjaman tu lah. Contohlah awak buat pinjaman ke konvensional. So dekat situ mungkin akan ada interest yang awak perlu bayar setiap bulan
bila awak totalkan semua tu, jumlah tu akan lebih daripada yang sepatutnya awak bayar. Berbanding pula dengan bank Islam, mesti dia akan kekal dengan jumlah yang di mana awak pinjam jumlah tu, awak akan bayar dengan Kiranya macam maksud awak tadi, kiranya macam Islamic banking ni dia tak ada bunga lah orang panggil. Macam konvensional yang ya, memang akan tahu macam umum general kan dia ya kena saya. interest kalau contoh kita pinjam loan ke apa. So kat situ awak terangkan macam kiranya Islamic bank ni dia tak ada langsung lah bunga semua tu. Sebab yelah mengikut apa yang awak terangkan tadi dia ikut syariah compliant, tak ada riba, tak ada apa benda semua tu lah kan. Ya betul, dia betul. Dia tak ada cas yang lebih yang sepatutnya lah. Macam tu. I So dekat see. situ kita sebagai seorang Islam sepatutnya lebih prefer dengan bank Islam lah, which is dekat situ sendiri kita dah orang kata menaikkan ekonomi bank Islam tu dengan membantu dengan kita punya penyimpanan. Dah lebih daripada tambahan, kalau kita simpan duit dalam tu atau kita buka akaun simpanan, kita akan dapat orang kata panggil orang akan panggil sebutan hibah, which is bila kita simpan, bank akan gunakan duit kita untuk invest di sesuatu mana-mana, which is yang ulangan daripada investment tu diorang akan beri pada kita. So daripada di situ untung rugi tu kita akan share sama-sama, di mana bank akan dapat untungnya, kita juga akan dapat untungnya. Macam tu. Oh, I see. Okay. Oh, kiranya lagi banyak lah benefit daripada Islamic. Yelah sebab kita sebagai Muslim patutlah kan ambil ini sebab yelah dia tak ada interest, prevent daripada riba, semua maisir, semua tu. Oh, okay, I see. Okay, macam ni. Selain daripada tu saya ada juga soalan lain. Okay, contoh sebenarnya saya ni adalah seorang yang beginner dalam pelaburan. So saya nak tanyalah, macam saya nak invest dekat dalam bahagian banking sebab selalu macam orang tengok macam sektor syarikat-syarikat kan. So saya macam nak try lah juga macam nak try invest dekat dalam bahagian banking kan. So boleh tak terangkan apa macam benefit kalau kita invest dekat dalam bahagian banking ni. Contohnya macam bank Islam ke, ada ke benefit dia? Oh, okay. So, memandangkan awak baru nak beginner, saya pun baru nak beginner, kita nak berjinak-jinak lah dalam pelaburan ni kan. So, okay. Saya ada terbaca dekat satu portal Bank Islam. So, mari saya share ke awak dulu. Okay. Okay. Alright, dekat sini awak boleh nampak di mana saya buka BM investment tu. Okay, so dekat sini, bila kita invest dekat BMM ni, kita boleh start kita punya investment tu dengan RM10. So saya rasa benda tu kita berkemampuan lah untuk orang yang macam bujang ke, yang dah kahwin ke atau bagaimana. Even student pun saya rasa boleh sebab RM10 tu saya rasa kemampuan lah untuk mereka yang macam baru belajar. Saya rasa. So mustahil lah untuk kita nak invest tiba-tiba harga jumlah tu agak besar kan. So RM10 tu agak baloi. Okay. Selain daripada tu, awak boleh nampak dekat sini ada zero sale charge, which is dia tak mengenakan sebarang charge yang bila kita invest dekat situ. Okay. So yang ketiga, investment tu akan jadi lebih mudah ataupun lebih senang untuk kita faham. Ada certain orang, ada setengah orang di luar sana, diorang nak buat pelaburan tapi diorang tak pasti macam bagaimana, macam mana benda ni berjalan ataupun transaksi tu berlaku dan apa yang akan jadi bila untung ataupun rugi atau sebagainya. So Bank Islam ni akan menjelaskan atau bantu awak untuk memahami atau memudahkan segalanya. Dekat situ awak boleh tahu bila awak nak dapat bila awak nak dapat awak punya orang kata pulangan daripada pelaburan, bila awak nak membuat pelaburan pada waktu yang tepatnya. So dan selain tu akan ada guide pegawai yang bank ataupun pegawai yang bertanggungjawab yang akan bantu atau guide kita lah sebagai beginner. Dia akan pantau dekat mana kita patut lebihkan investment atau sebagainya. So dia akan di mana kita akan ada orang kata achievement, macam goal. Dia akan bantu kita untuk dapatkan kita akan dapatkan kita punya goal tu. So dekat situ kita macam tak adalah rasa macam kita berjalan seorang ke apa ke. So bila ada guide yang ada pegawai yang bantu, so kita rasa macam selamat, kita rasa macam ada guarantee, which is kalau kita jatuh pun ada orang bantu kita. Macam tu. So next, awak tak perlu risau sebab Bank Islam ni dia akan dikawal ataupun dipantau oleh
Islamic Financial, which is Islamic Financial ni akan bantu kita punya transaksi. Dia akan tengok transaksi kita tu, kita akan transaksi ke mana. Berlandaskan kepada Islam lah maksudnya. Dia yes, berlandaskan Islam. Dekat situ dia akan tengok lah kita nak melabur dekat mana, invest kat mana apa semua. So dekat situ kita akan nampak kita punya investment tu akan ke arah yang orang kata lebih halal, lebih suci, yang kita boleh lebih pasti dia punya pelaburan dia. So bila kita nak dapat pulangan pun kita rasa macam kita rasa berkat dekat situ. Dan selepas tu kita nak invest tu, kita boleh invest bila-bila kita suka. Kita tak ada waktu yang orang kata macam, ada orang kata macam kena tunggu dulu sebab harga dia naik, kena tunggu dulu sebab harga dia jatuh dan sebagainya. Kiranya macam kita nak try invest dekat BIMB ni, dia tak ada limit time lah. Ya, betul. Awak nak keluar duit waktu tu pun tak ada masalah. Tak ada siapa yang akan halang awak sebab itu duit awak. Macam tu. I see. Then so lepas tu macam saya cakap tadi, dia berlandaskan syariah, which is syariah tu yang akan, orang kata dalam Islam tu memang syariah tu guideline lah. Even dalam panduan hidup kita pun ada guideline kita, guideline Islamik. So macam tu juga dalam perbankan investment ni. So the last one is security, regulated by security. So pegawai yang akan guide awak tu, yang akan bantu awak, so dialah yang akan dilatih oleh Security Commission, yang di mana diorang ada lesen Islamik. So dekat situ diorang tahulah, diorang pakar dekat mana yang patut invest ataupun tak. Diorang tahu di mana ada risiko atau sebagainya, dan diorang juga yang telah dilatih oleh Security Commission, di mana dekat situlah diorang akan tahulah segalanya tentang investment. So kita sebagai beginner ni, orang kata tak ada rasa gusar-gusar lah macam tu. Tak ada rasa macam bolehkah aku nak gitu-gitu, orang kata boleh ke nak invest ni ke, selamat ke, macam mana ke, macam tu lah. So macam mana? Kalau syariah compliant tu macam mana? Syariah compliant tu macam mana? Dia macam orang kata, macam saya cakap tadi lah, macam mula-mula dia di mana dia akan menerangkan di mana sesuatu perkara yang di mana yang perlu diharamkan, benda yang tak sepatutnya kita invest, macam riba, benda-benda yang orang kata tak jelas, macam tu. So bila benda yang tak jelas tu kita jadi ragu-ragu. Bila dah wujudnya perasaan ragu-ragu tu, awak faham lah mesti akan wujudnya orang kata haramnya di situ. Bila kita dah ragu akan sesuatu tu, susahlah untuk kita rasa yakin dengan benda tu. Jadi syariah tu, investment yang kita berlandaskan syariah tu, kita akan nampak dekat situ di mana dia punya kebersihan dia atau kesucian dia. Faham. Okay. Kiranya memang banyak benefit lah kalau saya try invest dekat dalam bahagian bank, contoh bank Islamic ni kan, BIMB investment ni, sebab yelah kita macam tak perlu nak berlabur dengan duit yang banyak. Cukup macam RM10, macam agak affordable lah untuk semua tahap umur saya rasa. Okay, jap. Ini kira macam last question Okay. Kan sekarang memandangkan ni sekarang ni kan macam COVID-19 punya pandemic situation kan. So sekarang ni macam orang ramai tak prefer nak pergi dekat ATM sebab macam ragu-ragu, macam takut ada infection ke apa ke kan. So saya nak tanya, selamat tak kalau kita nak guna dalam macam bahagian yang mobile banking ke kan, sebab sekarang ni semuanya hujung jari je. Semua pakai online, semua pakai transaction, semua melalui online. So is it safe to use? Sebab yelah kita tak tahu sama ada kita punya tu selamat ke tak, dijamin dia punya jaga privacy ke tak, maklumat kita semua. So macam mana? Ada tak? Sebenarnya banyak je yang kawan-kawan lain juga ada tanya benda yang sama. Macam selamat ke kita nak guna banking online ni kan? Macam yelah benda tu mudah, tapi nama pun security. Orang zaman sekarang ni pun otak semua boleh beja. Orang kata nak godam tu petik jari je semua boleh jalan. So saya boleh jamin di mana kalau kita gunakan online banking tu, saya pasti setiap bank akan ada security dia sendiri. Dia orang ada keselamatan dia sendiri. Macam saya salah satu pengguna bank online banking. Saya gunakan bank Islam. So saya akan tunjukkan awak macam mana permulaan untuk kita mendaftar akaun untuk online banking. So dekat situ kita akan nampak dia punya keselamatan dia lah, secure dia. Sekejap mari kita pergi. Alright. So
Okay. So, macam awak tengok dekat sini, okey, untuk permulaan pengguna, kita akan ada keluar internet banking login ataupun first time lah untuk kalau kita tengok dekat portal dia. So untuk yang baru pengguna, dia akan keluar first time user. So bila kita dah tekan first time user tu, dia akan ada keluar terms and conditions. So dekat situ kita perlu baca setiap dia punya rules dia. So dekat situ kita akan faham setiap security dia, setiap akses yang diorang boleh masuk, mana yang diorang tak boleh masuk. Macam tu. So bila kita dah faham semua tu, kita perlu tik dekat yang kotak bawah tu yang menandakan kita bersetuju dan kita faham apa yang diorang cuba untuk katakan dekat dalam terms and condition tu lah. Jadi selepas kita dah faham yang di atas tu, akan wujudnya di mana kita akan select kad kita sebagai bank ATM ataupun debit card. So bila kita dah pun settle part tu, okey, yang paling penting di sini adalah nombor kad tu. So nombor kad tu hanya awak seorang saja yang tahu sebab kad tu hanya awak je yang pegang. Begitu juga dengan nombor PIN. Nombor PIN tu hanya awak je yang tahu. So nombor PIN tu awak boleh letak macam-macam nombor yang awak saja tahu, yang di mana itulah kata kunci dan kata selamatan dia. So bila awak dah siap daftar awak punya account untuk online banking, so bila awak nak login, dia akan ada keluar tu ID user. So di mana situ ID user tu awak saja yang tahu, yang awak saja yang apa orang kata, awak bina tu, awak create ID user tu, hanya awak seorang je yang tahu benda tu. Even bank pun diorang tak boleh tahu. So lepas tu kita akan klik and then dia akan keluar password dan ada satu logo ataupun captcha. So dekat situ logo tu hanya awak juga yang tahu. So andailah kata awak terlupa password ataupun awak terlupa ID, diorang akan ada soalan-soalan security, which is di mana soalan tu hanya awak saja yang dah tahu dan jawapan dia sudah semestinya awak sendiri yang tahu. So dekat situ orang lain tak perlu tahu pun apa yang awak tahu tentang awak punya privasi awak, peribadi awak dekat dalam tu. So jawapan dan soalan tu hanya awak saja yang create dan awak saja yang tahu jawapan dia. So dekat situ kita boleh nampak keselamatan yang kata basic lah untuk kita ni, untuk kita tahu di mana, dekat situ kita dah nampak dah keselamatan dia. Even kalau orang try macam nak login kita punya pun, diorang macam mustahil lah diorang nak tahu kita punya, orang kata apa, soalan tu, jawapan tu kan. Mustahil lah diorang nak baca otak kita, nak tulis jawapan tu. So dekat situ kita dah boleh nampak lah keselamatan secara basic dia. Macam tu. Dekat situ je kita dah boleh baca. Setiap saya soalan yang akan keluar pun saya rasa banyak, dan mustahil lah untuk orang yang nak login tu nak jawab soalan banyak-banyak macam tu kan. Melainkan kalau kita terpaksa lah menjawabnya. Macam tu. Kiranya macam banyaklah juga kalau benefit if kita choose dalam bahagian apa orang panggil Islamic banking rather than conventional kan. Tapi saya rasa macam kalau untuk online banking sama je. Setiap bank kan ada macam masing-masing punya secure untuk jaga customer dia punya private information semua tu lah kan. Okay, kiranya macam banyaklah juga macam banyak juga ilmu yang saya dapat hari ni. Ialah sebab saya pun baru je macam dalam melabur semua tu kan. Saya pun tak tahu sangat apa benefit dalam Islamic banking semua. So terima kasih Hanina sebab tolong saya bagi tahu apa benefit dalam Islamic banking. Kalau kita nak try invest dalam bahagian banking sector ke apa kan. So banyaklah, terima kasih Hanina, banyak membantu saya. Tak ada apalah. Kita sama-sama belajar. So itulah yang boleh saya dapat apa orang kata, kongsilah sedikit ilmu yang saya ada pada awak. Terima kasih kerana sharekan ilmu anda kepada saya. Okay, nampaknya saya macam ada hal sekejap. Okay lah, hingga kita ketemu lagi ya. Okay, boleh. Terima kasih. Terima kasih banyak. Jaga diri. Okay, jaga diri. Assalamualaikum. Salam. Macam mana? Dah faham tentang produk dan perkhidmatan kewangan? Semoga video-video yang saya paparkan tadi untuk anda dapatlah memberi sedikit manfaat untuk anda pada masa hadapan. Untuk masa sekarang ini, itu saja dari saya, Siti Hanina. Agar kita berjumpa lagi. Bye-bye.